Oke, kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya dalam Google Ads for Total Loop. Oke. Jadi dalam video ni saya akan ceritakan tentang 4 strategi yang boleh anda gunakan dalam Google Ads. So anda boleh pilih lah mana-mana strategi yang anda rasa sesuai untuk produk anda, untuk bisnes anda boleh pakai. Oke, jadi kita tengok strategi yang pertama ialah strategi one keyword ataupun satu keyword sahaja. Okay, macam mana dia punya flow? Tengok flow dia. Okay, yang pertama kali masa kita buat ads tu, anda ikut je step yang saya bagi sebelum ni. Tapi masa kita letak keyword tu, hanya letak satu sahaja yang paling power, yang paling kuat. Jadi anda buat research dulu, yang mana yang paling kuat, yang anda rasa paling kuat, yang banyak orang cari, anda letak keyword tu sahaja. Kemudian biarkan iklan itu berjalan 3 atau 5 hari. Okay, sepanjang dia berjalan tu, kalau ada sale, anda kekalkan keyword tu. Kalau tak ada sale, anda kena pause dan tambah keyword baru. Tambah satu je lah. Sebab kita main satu keyword. Jadi setiap kali dia tak ada sale, kita kita pause, tambah. Tapi jangan buang. Kita hanya pause, tambah. Nanti bila banyak, baru kita on balik yang kita pause tadi tu. Kita enable balik. Okay, kalau ada sale, boleh tambah satu lagi keyword baru setiap 3 hari. Setiap 3 hari, misalnya hari ni ada sale, esok ada sale, lusa ada sale, tambah satu lagi keyword. Lepas tu kita tengok ada lagi tak sale. Jadi dia akan berterusan lah. Okay, ulanglah step tu sampai dapat banyak keyword. Jadi makin banyak keyword yang dipakai, sepatutnya makin banyaklah sales anda. Okay. Okay, kita tengok pula apa kelebihan dan kekurangan dia. Strategi ni. Kelebihan dia, kita boleh detect keyword yang bawa sale. Maksudnya daripada hari pertama anda buat iklan, letak satu keyword, terus dapat sale, bermaksud keyword tu power. Jadi daripada hari pertama tu anda boleh dapat keyword yang dah ada sale. Okay, jadi setiap kali anda tambah tu, semua keyword itu membawa sale. Jadi itu adalah kelebihan dia lah. Tapi kelemahan dia ialah buang masa. Sebab anda nak test satu, lepas tu tunggu, lepas tu satu, tunggu, lambat. Okay, lambat. Kalau tak dapat pula keyword tu, contoh anda guna yang pertama, tak ada sale. Anda pause. Anda masuk yang kedua pun tak ada sale. Anda pause. Anda masuk yang ketiga, tak dapat sale. Buang sampai keyword yang ketujuh, baru ada sale. Dia ambil masa dan juga buang duit. So, kalau anda ada banyak duit, ada banyak budget untuk cost marketing, bolehlah pakai strategi one keyword ni. Ni lebih macam gamble lah. Maksudnya lepas kita dah buat analisis keyword, jadi kita gamble lah. So, okay, ambil satu keyword masuk. Kalau dapat sale lah, bila kalau tak dapat jam. Okay. Itu je lah. Itu strategi dia. Strategi one keyword. Okay, kan one keyword. Strategi yang kedua pula ialah strategi all keyword. Okay, kita tengok flow dia. Yang pertama, masa buat iklan tu, masuk sebanyak mungkin keyword. 20 ke 30 keyword. Keyword yang power, keyword yang ada orang cari, keyword yang tak ada orang cari, keyword pendek, keyword panjang, masuk semua. Okay? Maksimum 30 lah. Kalau banyak sangat nanti letih kita nak check satu persatu. Okay, lepas tu kita biarkan iklan berjalan selama 3 atau 5 hari. Kalau ada sale, kita biarkan je. Kita biarkan keyword tu, biar je. Okay? Biar dia berjalan sendiri lah. Kalau tak ada sale, okay, yang paling banyak klik hari tu kena remove. Okay, contohlah anda ada 30 keyword. 5 keyword yang pertama tu ialah keyword yang paling banyak dapat klik. Okay, contoh keyword yang pertama tu dia dapat 100 klik tapi sale tak ada. Jadi anda kena buang keyword ni. Keyword ni tak berguna. Maksudnya anda berjaya bawa trafik masuk tapi tak berjaya buat sale. Ni keyword tu tak berguna. Jadi anda kena buang. Jadi satu je. Remove satu, lepas tu tunggu lagi. Esok, kalau tak ada sale juga, remove lagi satu. Remove. Sampai dapat sale. Okay? Sampai dapat sale. Lepas tu, ulang je lah. Ulang sampai dapat sale. Tak dapat sale, dah habis buang semua keyword, 30 keyword, buang. Tak dapat sale, masuk lagi 30 keyword yang lain. Macam tu lah.
Okey, kita tengok kelemahan dan kelebihan dia. Okey, kelebihan dulu, kalau kena dapat luck, masuk 30 keyword, dapat sale terus. Okey, itu kelebihan dia lah sebab kita guna keyword yang banyak. Kita tak tahu mana orang akan cari, yang mana akan ada pembelian. Jadi kita all keyword dan dapat sale, maka luck lah, betul lah. Tapi kalau tak dapat sale, kita penat. Penat sebab nak baca data. Hari-hari kena tengok, hari-hari kena kena analisis keyword tu, kenapa dia klik banyak tapi tak ada sale. Jadi kita kena filter. Penat lah, kerja dia penat. Inilah kerja saya, maksudnya hari-hari saya pagi-pagi 2 kali lah, saya buat pagi dengan malam. Pagi saya check keyword, malam pun saya check keyword. Jadi kalau klien cakap tak ada lead, tak ada sale, saya check lagi. Okay, ini yang saya pakai lah. Kalau tak dapat sale, pening kepala nak remove satu. Yang lebih teruk ialah bila kita remove pun tak ada sale, lagi jam. Okay, itu keyword strategi yang kedua. Jadi sekarang kita pergi kepada strategi yang ketiga, iaitu low to high. Cost low to high. Okay, flow dia. Hari pertama kita set RM10 per day, ataupun ikutlah, selalu saya set 30. Tapi ini saya bagi contoh 10. Jadi RM10 per day dan per klik RM1 ataupun 50 sen. Tapi 50 sen dah rendah sangat. Better RM1 lah. Okay, jadi RM1 per klik. Anda buat macam ni. Okay, kemudian biarkan iklan tu berjalan 3 hari. Kalau ada sale, boleh kekalkan bajet tu. Contohlah kita buat jalan 3 hari, tengok 1 hari dapat 3 sale. Mean dia ada conversion. Okay, jadi kalau dah ada sale, anda boleh kekalkan bajet tu, ataupun anda boleh naikkan sikit. Contohnya ada naikkan 30 per day, 50 per day, RM1 tu kekal, biar. Ataupun macam tu lah, scale dia macam tu. Scale dia naikkan per day tu, klik tu kekal kalau ada sale. Kalau tak ada sale, kena naikkan bajet per klik. Sebab kalau kita letak rendah sangat macam RM1 per klik, kita akan duduk di level yang bawah. Jadi orang tak nampak iklan kita tu. Jadi kita nak naik ke atas, kita kena letak tinggi sikit. Jadi RM1.50, RM1.80, naik sikit. Sampailah dapat sale. Anda boleh pump lebih. Maksudnya kalau daripada RM1, anda boleh up terus pergi RM2. Okay, boleh. Ataupun kalau anda kedeku sikit, anda naiklah RM1.50, RM1.80, RM2 lebih. Macam tu. Sikit-sikit lah naik. Setiap kali kenaikan, kena tunggu 1 atau 2 hari, baru kita boleh tengok sale ada ke tak. Kalau tak ada, baru kita naikkan lagi. Kalau per klik tu naik, ada sale, bermaksud kita dah berada di top page. Jadi kita kena, macam mana kita nak dapatkan lebih banyak sale, maksudnya kita dah ada top, kita nak banyakkan sale, jadi kita kena naikkan cost per day. Ini nak skill up lah. Maksudnya tadi kita set RM10 per day, jadi kita boleh set RM50 per day ataupun RM100 per day. Okay, macam tu. Jadi ulang je lah. Ulang step ni. Dia scale sampai dapat banyak sale. Ini ialah low to high. Kita tengok kelebihan dan kelemahan dia. Kelebihan dia ialah kalau hari pertama dapat sale, masyuk dan jimatlah duit iklan. Sebab apa? Sebab kita letak murah pun, dapat sale, mean kita jimat lah. Kita dapat untung banyak. Kita dapat untung banyak. Kita jimat dekat cost marketing. Kelemahan dia ialah kalau tak ada sale, kena naikkan lagi. Dia ambil masa. Okay, kena naik. Lepas tu kita pening lah. Okay, yang kedua ialah lambatlah nak dapat sale sampai kita betul-betul budget optimize. Optimize budget tu maksudnya kita mula-mula start RM1. Tapi sebenarnya keyword tu RM3 baru ada sale. Jadi kita nak naikkan RM1.50, RM1.8, RM2, RM22, RM25, RM28, sampai RM3, ada sale. Dah berapa hari tu, dah 2 minggu anda kena buat macam tu, baru anda dapat sale. Maksudnya, lambatlah, itulah kelemahan dia. Okay. Kemudian kita pergi kepada strategi yang terakhir. Strategi yang keempat, iaitu high to low. Okay, naik turun. Okay, kita tengok flow dia. Flow dia, anda set 100 per day. Lepas tu anda letak RM5 ataupun RM10 per klik. Letak yang paling mahal. Ini kalau RM5 ni kira mahal lah. Ataupun ada orang dia buat RM15 terus RM15. Ada yang buat RM10, ada yang buat RM20. Sebab apa? Sebab dia punya untung banyak dan setiap klik tu dia boleh cover. Maksudnya satu klik
RM20, terus beli produk yang bernilai RM5,000, jadi untung RM1,000. Jadi okey lah. Okay, jadi kalau anda bajet kurang, kos kurang, untung kurang, buatlah RM5 per klik minimum lah untuk strategi ni. Okay. Okay, kemudian biarkan iklan tu berjalan 3 hari. So nampak dekat sini pun dah makan banyak duit ni. Tapi kalau yang bajet tinggi boleh gunalah. Kalau bajet rendah tak payah pakai macam ni. Okay, kalau ada sale, kita cuba turunkan kos per klik dulu. Maksudnya kalau RM5 ada sale, kita turunkan RM4. Tengok ada sale ke tak ada sale. Kalau tak ada sale, untuk RM5 tu tak ada sale, biar dulu. Nak naikkan, kalau tak ada sale kena naik sebenarnya. Tapi biar dulu, kekalkan. Okay, kalau kita turunkan per klik, maksudnya RM5 ada sale, RM4 ada sale, RM3 ada sale, kita turun lagi sampai RM2 tak ada sale. Maksudnya RM3 tadi itu ialah satu bajet per klik yang ada sale. Jadi anda kena kekalkan di RM3 per klik tadi tu. Itu cara dia. Okay, jadi kalau per klik diturunkan masih dapat sale, kau untung deh. Kau untung. Sebab apa? Sebab walaupun kau boleh turunkan sampai RM1 per klik, 50 sen per klik kau dapat sale, maksudnya kau untung lah. Kita dapat untung yang banyak. Okay. Okay, kita tengok kelebihan dan kelemahan dia. High to low, kita letak bajet tinggi, lepas tu kita turunkan sikit. Tadi itu kita hanya turunkan per klik je. Yang per day, biarkan. Biarkan, tak payah buat turun. Lagi banyak, itu nanti lagi banyak sale. Okay. Kelebihan untuk high to low ni ialah kita boleh conquer market share. Trafik yang masuk hari-hari tu, kita boleh conquer. Sebab apa? Sebab iklan kita duduk atas. Jadi setiap kali orang search, enter je, iklan kita duduk atas. Sebab kita yang paling tinggi. Tapi bila kita dah habis bajet kita untuk hari tu, maksudnya 100 dah habis, iklan kita dah tak ada lah. Jadi iklan yang kedua tu akan naik ke atas. Jadi untuklah orang yang kedua ni, dia tunggu kita habis sale, habis bajet, lepas tu dia naik. Okay? Dia bajet rendah, kita bajet tinggi. Tapi kalau rasa berbaloi, boleh buat lah. Itu kelebihan dia kalau dalam strategi macam ni. Letak je tinggi-tinggi, bagi dapat sale dulu, lepas tu slow turunkan. Okay? Kelemahan dia, pakai duit lah. Sebab awal-awal kau dah letak RM5, jadi bila satu klik RM5, tiba-tiba tak beli. Rugi. Kalau 10 orang dah 50, mahal tu. Maksudnya kalau 10 orang dah 50. Kalau 20 orang, okay. Jadi makin mahal kos anda nanti. Jadi kalau anda ada bajet marketing yang kuat, anda boleh pakai. Okay, contoh anda nak buat servis, klien anda tu dia ada bajet yang tinggi, bajet RM20,000. Jadi anda boleh pakai yang ni lah. Bagi dia dapat sale dulu, biar ada seronok, baru kita turunkan kos tu, bagi dia seronok balik lah. Bagi seronok, baru dapat sale. Okay, kalau salah turun bajet, kita akan hilang sale. Kan kita turunkan tadi kan? Turun. Kita turun sampai RM2, pum, sale tak ada sepanjang hari tu. Jadi kita dah rugi dah kat situ. Jadi kita kena naikkan balik. Sebab kita nak pantau harga tu kena buat 1 hari minimum. 1 atau 3 hari. Jadi itulah kelemahan dia. Kalau kita salah turun, hilanglah sale kita. Okay, jadi itu ialah 4 strategi dalam Google Ads. Kalau anda nak pakai, anda pilihlah salah satu. Selalunya saya depends pada produk lah. Dia kalau saya search buat analisis keyword, kalau produk tu dia ada banyak permintaan dan high demand, saya akan buat satu keyword. Okay, saya letak satu keyword, tengok macam mana dia boleh pergi dengan satu keyword. Kalau produk tu dia terlalu public, maksudnya dia tak ada spesifik target market, dia open. Jadi saya akan buat all keyword, masuk semua keyword. Daripada itu saya tengok sale. So dia ada banyak jenis lah. Ada 4 lah yang saya selalu pakai. Jadi anda boleh pakai mana-mana satu yang anda rasa sesuai dengan bajet anda, dengan produk anda, dengan strategi ataupun dengan bisnes anda. Okay, anda pilihlah mana-mana yang sesuai, anda gunakan. Okay. Itu je lah nak cerita dalam video ni. Jadi kalau anda rasa video ni berguna, anda boleh follow channel saya ni,
subscribe, klik butang subscribe kat bawah tu. Lepas tu nanti saya akan ajar lebih banyak teknik-teknik ads, campaign marketing untuk anda jana income dengan bisnes anda. Okay. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.